Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Apa khabar semua? Masih ingat lagi dengan tagline cikgu? Ya, Cikgu Mazlan bin Mehadin daripada SMK Panji, Kota Baru, Kelantan. Bersama lagi dengan cikgu untuk sesi PDPC Sains Tingkatan 4 KSSM, di mana kita masih lagi berada di tema yang ketiga, iaitu penerokaan unsur dalam alam. Masih lagi di bidang pembelajaran 8.0 unsur dan bahan, dan masih lagi berada di standard kandungan 8.2, iaitu jadual berkala unsur moden. Pada siri yang lepas, kita telah menyelesaikan standard pembelajaran yang pertama dan standard pembelajaran yang kedua. Untuk siri pada kali ini, cikgu akan memfokuskan dan seterusnya melengkapkan 3 lagi standard pembelajaran di bawah standard kandungan 8.2, iaitu standard pembelajaran yang ketiga, melakar dan menulis susunan elektron unsur dalam kumpulan. Standard pembelajaran yang keempat, menjelaskan pembentukan ion positif dan ion negatif. Dan standard pembelajaran yang kelima, mewajarkan pendermaan dan penerimaan elektron untuk mencapai susunan elektron yang stabil. Sebelum itu, anak-anak pelajar dinasihatkan untuk menggunakan buku teks yang cikgu tunjukkan ini. Okey, pastikan anak-anak pelajar membelik muka surat bermula daripada 173 sehingga 174, 2 muka surat saja. Baik, jom kita mulakan standard pembelajaran ketiga. Melakar dan menulis susunan elektron unsur dalam kumpulan. Sebelum itu, jom sama-sama kita ulang kaji tentang apa yang telah anak-anak pelajar semasa tingkatan 1 dahulu, iaitu struktur atom unsur. Atom unsur dibina daripada 3 zarah subatom, iaitu proton, elektron dan juga neutron. Proton dan elektron ditempatkan di dalam nukleus, sementara elektron bergerak di dalam petala yang mengelilingi nukleus. Ingat kembali, nombor proton adalah bersamaan dengan bilangan proton yang terdapat di dalam nukleus suatu atom. Susunan elektron unsur. Setiap unsur mempunyai nombor proton yang tersendiri. Contoh nombor proton bagi oksigen 8, magnesium 12, kalsium 20. Atom bersifat neutral di mana bilangan proton adalah bersamaan dengan bilangan elektron. Seterusnya, elektron disusun mengelilingi nukleus dalam petala elektron. Dan elektron akan memenuhi petala pertama dahulu, diikuti petala kedua dan keseterusnya. Susunan elektron dalam petala di sekeliling nukleus. Perhatikan paparan struktur atom unsur. Okey, kita ada nukleus. Di sekeliling nukleus ataupun nukleus dikelilingi oleh petala-petala yang akan diisi dengan elektron. Persoalannya sekarang, berapakah bilangan elektron maksimum yang boleh diisi dalam petala-petala tersebut? Baik. Petala pertama maksimum 2 elektron. Petala kedua maksimum 8 elektron. Petala ketiga maksimum 18 elektron. Suka diingatkan di sini,
Minta anak-anak pelajar catatkan apa yang akan cikgu beritahu sekarang. Petala ketiga bagi unsur-unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20, maksimum elektron yang boleh diisi hanyalah 8. Walaupun maksimum 18. Sekali lagi cikgu ulang. Bagi unsur-unsur yang mempunyai nombor proton 1 hingga 20, iaitu 20 unsur yang pertama dalam jadual berkala moden, maksimum elektron yang boleh diisi pada petala yang ketiga adalah 8 sahaja. Okey, boleh? Baik. Susunan elektron juga boleh diistilahkan sebagai konfigurasi elektron. Baik. Fakta ini telah cikgu beritahu tadi. Baik, seterusnya kita tengok contoh. Contoh yang pertama, bagaimanakah elektron disusun dalam petala-petala yang tersedia. Okey, helium. Helium nombor proton 2. Okey, nombor proton bersamaan dengan bilangan proton. Ini bermakna bilangan elektron juga 2 kerana dalam atom unsur bilangan proton adalah bersamaan dengan bilangan elektron. Okey, jadi 2 elektron itu ditempatkan pada petala yang pertama, iaitu maksimum. Okey. Contoh kedua, atom unsur lithium, nombor proton 3. Baik. 2 elektron pada petala yang pertama dan satu lagi elektron diletakkan pada petala yang kedua. Jadi susunan elektron bagi lithium adalah 2, 1. Contoh yang ketiga, atom unsur natrium yang mempunyai nombor proton 11. 2 elektron ditempatkan pada petala yang pertama, maksimum. 8 elektron ditempatkan pada petala yang kedua, juga maksimum. Dan satu lagi elektron ditempatkan pada petala yang ketiga. Jadi susunan elektron bagi atom unsur natrium adalah 281. Faham anak-anak semua? Baik, kita teruskan. Susunan elektron bagi 20 unsur yang pertama dalam jadual berkala unsur moden. Baik, perhatikan jadual yang cikgu sediakan ini. Baik, kita akan bermula dengan unsur yang mempunyai nombor proton 1 sehingga 10 dahulu. Baik. Unsur yang pertama, hidrogen. Nombor proton 1. Okey. Jadi, 1 elektron itu ditempatkan di petala yang pertama. Okey, senang je. Yang kedua, helium. Nombor proton 2. Baik, 2 elektron itu ditempatkan di petala yang pertama. Seterusnya, atom unsur lithium dengan nombor proton 3. 2 elektron di petala pertama dan 1 elektron di petala yang kedua. Beryllium. Beryllium nombor proton 4. Bilangan elektron 4, petala pertama 2 elektron, petala kedua 2 elektron. Begitulah seterusnya daripada boron sehinggalah ke neon. Kalau kita perhatikan unsur fluorin mempunyai nombor proton 9. Jadi petala pertama diisi dengan 2 elektron dan petala kedua 7 elektron. 7 elektron ini masih lagi tidak maksimum untuk petala yang kedua. Sehinggalah ke unsur neon. Neon mempunyai nombor proton 10. Jadi petala pertama maksimum 2 elektron. Petala kedua diisi maksimum dengan 8 elektron. Okey, cikgu yakin anak-anak pelajar boleh memahami konsep susunan ini.
Baik, kita teruskan dengan unsur yang mempunyai nombor proton 11 sehingga ke 20. Baik, kita bermula dengan natrium, nombor proton 11. Okey, natrium, nombor proton 11. Petala pertama, 2 elektron. Petala kedua, 8 elektron. Petala ketiga, 1 elektron. Baik. Cikgu akan teruskan untuk unsur-unsur yang lain dengan cikgu menyebut lebih pantas, ya. Baik. Magnesium, nombor proton 12. Susunan elektron 282. Okey, faham Seterusnya aluminium, nombor proton 13. Susunan elektron 283. Okey, silikon, nombor proton 14. 284. Fosforus, nombor proton 15. Susunan elektron 285. Sulfur, nombor proton 16. Susunan elektron 286. Klorin, nombor proton 17. Susunan elektron 287. Argon, nombor proton 18. Susunan elektron 2, maksimum pada petala yang pertama, 8 maksimum pada petala yang kedua, dan 8 maksimum untuk petala yang ketiga. Baik. Seterusnya, dua unsur yang terakhir dalam kelompok 20 unsur yang pertama dalam jadual berkala. Bermula dengan kalium. Kalium, nombor proton 19. Bilangan elektron 19. Bagaimana elektron ini disusun dalam petala-petala bagi atom kalium? Petala yang pertama, 2 elektron maksimum. Petala kedua, 8 elektron maksimum. Petala ketiga, 8 elektron maksimum, bukan 9. Okey, satu lagi elektron diletakkan ataupun diisi pada petala yang keempat. Jadi susunan elektron bagi kalium adalah 2881. Faham? Okey, kalau anak-anak pelajar faham, bermakna anak-anak pelajar akan memahami bagaimana untuk membuat susunan elektron bagi kalsium yang mempunyai nombor proton 20. Okey. Susunan elektron bagi kalsium 28. Okey, sekali lagi 2 8 8 2. Okey, 2 8 8 2. Baik. Kita teruskan. Okey. Kedudukan bagi 20 unsur. Okey, kita teruskan. Okey. Baik. Selepas anak-anak pelajar menguasai bagaimana cara untuk menulis susunan elektron bagi unsur-unsur bermula dengan unsur nombor proton 1 hingga 20, susunan elektron ini boleh menjadi panduan kepada anak-anak pelajar untuk menentukan kedudukan unsur tersebut dalam jadual berkala. Apakah yang dimaksudkan dengan kedudukan? Baik, kedudukan merujuk kepada di manakah sesuatu unsur itu berada dalam kumpulan dan di kala manakah unsur itu berada dalam jadual berkala unsur moden. Bagaimana cara untuk kita tentukan? Cikgu ada satu tips yang mudah untuk menyenangkan anak-anak pelajar untuk menentukan kedudukan unsur-unsur dalam jadual berkala moden. Baik. Kita bermula dengan atom hidrogen. Okey, atom hidrogen dia kes khas ya. Atom hidrogen ni nombor proton dia 1 seperti yang kita dah ketahui. Jadi petala pertama 1 elektron. Atom hidrogen okey, baik. Cikgu ulang balik.
bilangan elektron di petala yang terluar, petala yang terakhir, mewakili kedudukan kumpulan bagi unsur tersebut. Contoh, sekiranya unsur X mempunyai elektron di petala terluar 1, ini bermaksud unsur X berada dalam kumpulan 1. Unsur Y mempunyai elektron di petala terluar 2, ini menandakan ataupun menunjukkan bahawa unsur Y berada di kumpulan 2. Okey. Bagi unsur-unsur yang mempunyai elektron di petala terluar 3 ke atas, iaitu 3, 4, 5, 6, 7 sehingga 8. Ini ada satu kaedah sikit. Pelajar-pelajar dihendaki mencampurkan bilangan elektron di petala terluar itu dengan 10. Contoh, katakan ada satu unsur Z yang mempunyai bilangan elektron di petala terluar 3. Maknanya 3 itu perlu dicampurkan dengan 10 bersamaan dengan 13. Jadi unsur Z berada dalam kumpulan 13, bukan kumpulan 3. Faham ya? Okey, baik. Kita tengok contoh di sini. Okey. Atom unsur hidrogen dan atom unsur helium adalah kes khas yang tidak boleh diguna pakai untuk tips yang cikgu beritahu tadi. Tolong catat ya. Baik. Hidrogen nombor proton 1, petala pertama 1 elektron. Hidrogen tidak dikelaskan berada dalam kumpulan 1. Okey, tetapi hidrogen berada di kala 1 kerana ada satu petala saja yang diisi elektron. Okey, baik. Tadi cikgu sebutkan bagaimana nak menentukan kedudukan kumpulan. Bagaimana pula untuk menentukan kedudukan kala bagi sesuatu unsur? Yang ni lebih senang. Baik, kita perhatikan ada berapa petala yang terisi elektron oleh unsur tersebut. Contoh, katakan satu unsur X mempunyai satu petala yang terisi elektron, maka unsur X berada dalam kala yang pertama. Unsur Y mempunyai 2 petala yang terisi elektron, maka unsur Y berada di kala yang kedua. Unsur Z mempunyai 3 petala yang terisi elektron, maka unsur Z berada di kala yang ketiga. Katakan unsur P mempunyai 4 petala yang terisi elektron, maka unsur P berada di petala yang keempat. Okey? Baik, cikgu akan tunjukkan contoh untuk lebih memudahkan anak-anak pelajar. Baik, kita bermula dengan atom unsur hidrogen dan helium. Dua atom unsur ini adalah kes yang tidak boleh kita guna pakai untuk tips yang cikgu beritahu tadi ya. Hidrogen nombor proton 1 tidak bermaksud hidrogen berada dalam kumpulan 1. Siri yang 1 tadi telah cikgu jelaskan, tetapi hidrogen berada dalam kala 1 sebab mempunyai satu petala yang terisi elektron. Helium nombor proton 2, petala pertama 2 elektron. Helium tidak berada dalam kumpulan 2, tetapi helium berada dalam kala 1 sebab hanya mempunyai satu petala yang terisi elektron. Helium tidak berada dalam kumpulan 2. Helium berada dalam kumpulan 18. Sila catat Helium satu-satunya atom unsur yang mempunyai susunan elektron duplet yang akan kita belajar selepas ini, iaitu susunan elektron yang sangat stabil. Baik, untuk unsur-unsur yang lain, lithium nombor proton 3, susunan elektron 21, elektron di petala terluar 1, maka dia berada dalam kumpulan 1. Dia mempunyai 2 petala yang terisi elektron, iaitu 2, 1, maka dia berada dalam kala yang kedua. Beryllium nombor proton 4, susunan elektron 2, 2. Bilangan elektron pada petala yang terluar 2, bermakna dia berada dalam kumpulan 2. Bilangan petala yang terisi elektron bagi atom unsur beryllium adalah 2. So, dia berada di kala yang kedua. Baik, bermula dengan boron. Boron nombor proton 5,
susunan elektron 2, 3. Baik, tadi cikgu dah beritahu mana-mana atom unsur yang mempunyai elektron di petala terluar bermula dengan 3 sehingga 8, maka nilai bagi elektron di petala terluar tersebut iaitu 3 perlu dicampur dengan 10 untuk menentukan kedudukan kumpulannya. 3 campur 10 bersamaan dengan 13. Ini bermaksud atom boron berada dalam kumpulan 13. Tetapi masih lagi berada di kala yang kedua kerana hanya terdapat 2 petala yang terisi elektron. Faham ya? Begitulah seterusnya dengan karbon, nitrogen, oksigen sehinggalah kepada neon. Okey, karbon berada di kumpulan 14, nitrogen 15, oksigen 16, fluorin 17, neon kumpulan 18. Di mana karbon, kalau kita perhatikan daripada lithium, okey, lithium ni sampailah ke neon, semuanya berada di kala yang kedua. Kerana bermula daripada lithium sampailah ke neon, atom-atom unsur ini hanya mempunyai 2 petala yang terisi elektron. Okey? Dapat? Kita teruskan dengan atom unsur yang mempunyai nombor proton 11 hingga 20. Baik, kita bermula dengan natrium. Nombor proton 11, susunan elektron dah mahir dah anak-anak pelajar, 2, 8, 1. Bilangan elektron di petala terluar 1 berada dalam kumpulan 1. Terdapat 3 petala yang terisi elektron, 2, 8, 1. Maka berada di kala yang ketiga. Magnesium, nombor proton 12. Susunan elektron adalah 2, 8, 2. Bilangan elektron di petala terluar adalah 2. Bermakna magnesium berada pada kumpulan 2 dan berada di kala 3 kerana terdapat 3 petala yang mengisi elektron dalam atom magnesium. Begitulah. Okey, seterusnya aluminium. Aluminium nombor proton 13. Jadi susunan elektronnya adalah 2, 8, 3. Elektron di petala terluar adalah 3, tetapi bermula dengan elektron di petala terluar 3 hingga 8, maka perlu ditambah 10. Jadi aluminium berada dalam kumpulan 13. Okey, tetapi masih lagi kekal di kala yang ketiga kerana hanya mempunyai 4 petala yang terisi elektron. Begitulah seterusnya daripada aluminium tadi sampailah ke argon. Ke argon. Okey, cikgu bacakan. Silikon berada dalam kumpulan 14, skala ketiga. Fosforus kumpulan 15, skala ketiga. Sulfur kumpulan 16, skala ketiga. Klorin kumpulan 17, skala ketiga. Argon kumpulan 18, skala ketiga. Okey, kalium dengan nombor proton 19, maka susunan elektronnya 2, 8, 8, 1. Okey, 1 elektron di petala terluar, iaitu petala keempat, maka dia berada dalam kumpulan 1. Tetapi kalium mempunyai 4 petala yang terisi elektron. 1, 2, 3, 4. Maka kalium berada pada kala yang keempat. Okey, begitulah dengan kalsium. Kalsium nombor proton 20. Jadi susunan elektron bagi kalsium 2, 8, 8, 2. Okey, bilangan elektron di petala terluar iaitu petala yang keempat 2. Ini bermakna kalsium berada di kumpulan 2 dan berada di kala keempat kerana mempunyai bilangan
petala yang terisi elektron sebanyak 4. Okey? Macam mana nak belajar? Boleh Bukan satu yang sukar. Okey, lepas ni boleh ulang balik. Simple saja prinsipnya. Okey, kita teruskan dengan soalan latihan berformat SPM. Okey, baik. Rajah 2A dan rajah 2B menunjukkan dua unsur dalam jadual berkala unsur moden, iaitu X dan Y. Soalan 2A. 1. Nyatakan bilangan elektron bagi unsur X. Okay, kita perhatikan unsur X, nombor protonnya 13. Kita dah faham dah. Nombor proton 13. Ini bermaksud bilangan proton dalam unsur X adalah 13. Okey? Unsur X adalah atom. Atom sifatnya bilangan proton sama banyak dengan bilangan elektron. Oleh itu, bilangan elektron bagi unsur X adalah 13. Soalan yang berbentuk ataupun aras pemahaman. Soalan A2. Apakah susunan elektron bagi unsur Y? Apakah susunan elektron bagi unsur Y? Unsur Y, nombor protonnya 17. Jadi bilangan protonnya 17. Ini bermaksud bilangan elektronnya 17. Jadi susunan elektron bagi unsur Y adalah 287. Okey. Soalan B1. Nyatakan kedudukan bagi unsur X dalam jadual berkala unsur moden. Okey, tentukan dulu unsur X, susunan elektron ni macam mana? Kita baru belajar je. Susunan elektron bagi unsur X adalah 2, 8, 3. Okey? Untuk menentukan kedudukan kumpulan, perhatikan elektron di petala terluar 3. Okey, ingat tadi, apabila elektron di petala terluar 3 dan ke atas sampai 8, kita kena tambah dengan 10. Jadi, unsur X berada di kumpulan 13. Okey, dan kala berapakah yang menempatkan unsur X? Unsur X mempunyai 3 petala yang terisi elektron. 2, 8, 3. Ini bermaksud unsur X berada pada kala yang ketiga. So, kesimpulannya di sini, unsur X berada dalam kumpulan 13 dan kala yang ketiga. Okey? Kita teruskan dengan standard pembelajaran yang keempat. Menjelaskan pembentukan ion positif dan ion negatif. Pembentukan ion positif dan ion negatif. Susunan elektron kebanyakan atom adalah tidak stabil, kecuali atom unsur yang berada dalam kumpulan 18. Atom-atom ini cenderung untuk membentuk susunan elektron yang stabil untuk mencapai susunan duplet dan susunan oktet. Susunan elektron duplet dan susunan elektron oktet adalah susunan elektron yang sangat stabil, hanya dimiliki oleh unsur-unsur yang berada dalam kumpulan 18. Tadi ada cikgu sebut tadi atom unsur helium. Atom unsur helium adalah satu-satunya atom yang mempunyai susunan duplet. Baik. Susunan elektron duplet bermaksud 2 elektron di petala yang pertama. Satu-satunya adalah helium, iaitu unsur dalam kumpulan 18. Duplet adalah bermaksud, mungkin boleh kita gunakan sebagai mnemonik, 2. Okey? Baik. Susunan elektron oktet bermaksud 8 elektron di petala terluar. 8 elektron di petala terluar. Juga dimiliki oleh unsur-unsur yang berada dalam kumpulan 18 selain daripada helium. Okey?
Baik. Rajah menunjukkan susunan elektron bagi 3 unsur terawal kumpulan 18. Okey, iaitu helium, neon dan argon. Helium, susunan elektron duplet, neon dan argon, susunan elektron oktet. Baik, unsur kumpulan 18 kita dah tengok tadi adalah dinamakan sebagai gas nadir. Kesemua unsur-unsur dalam kumpulan 18 mempunyai susunan elektron yang sangat stabil. Baik. Bagaimanakah cara atom-atom unsur yang tidak stabil tadi untuk membentuk zarah yang stabil? Okey. Atom neutral membentuk ion positif untuk menjadikan susunan elektronnya stabil melalui proses menderma elektron pada petala terluarnya kepada atom lain. Baik. Contoh, diperhatikan di sini atom magnesium mempunyai nombor proton 12, susunan elektronnya 282. Susunan elektron ini tidak stabil kerana elektron di petala terluarnya adalah 2. Okey? Atom magnesium cenderung untuk menderma 2 elektron di petala terluarnya untuk membentuk ion magnesium yang mempunyai susunan elektron yang stabil 28, iaitu susunan elektron oktet. Okey? Baik. Atom-atom unsur logam membentuk ion positif, iaitu dengan cara menderma elektron. Baik. Yang kedua, atom neutral boleh juga membentuk ion negatif melalui proses menerima elektron pada petala luar daripada atom lain. Contoh, atom magnesium. Okay, maaf cikgu, contoh atom oksigen. Oksigen mempunyai nombor proton 16. Jadi susunan elektron bagi atom oksigen 286. Elektron di petala terluar adalah 6, tidak stabil. Jadi atom oksigen perlu menerima 2 elektron daripada atom lain untuk menjadikan susunan elektronnya 288. 8 elektron di petala terluar adalah susunan elektron oktet dengan membentuk ion oksida. Okey? Baik. Okey, pembentukan ion negatif berlaku untuk atom unsur bukan logam, iaitu dengan cara menerima elektron daripada atom unsur logam. Okey? Baik. Rumusan untuk menunjukkan bagaimanakah atom unsur yang tidak stabil menderma elektron di petala terluarnya kepada atom unsur yang tidak stabil yang lain untuk memastikan kedua-dua atom unsur tersebut mencapai susunan elektron yang stabil. Perhatikan atom magnesium susunan elektron 282. 2 elektron di petala terluar didermakan kepada atom oksigen yang asalnya mempunyai susunan elektron 286. Okey, hasil daripada proses pendermaan dan penerimaan elektron ini, atom magnesium akan membentuk ion magnesium yang bercas 2 positif yang mempunyai susunan elektron yang sangat stabil, iaitu 28, dan juga atom oksigen yang menerima 2 elektron daripada atom magnesium tadi daripada susunan elektron 286 yang tidak stabil membentuk ion oksida yang mempunyai susunan elektron 288, iaitu susunan elektron oktet yang sangat stabil. Okey, baik. Gabungan antara ion magnesium dengan ion oksida telah mencapai susunan elektron oktet yang sangat stabil.
Ini dapat membentuk suatu sebatian yang kita namakan sebagai sebatian magnesium oksida. Sekali lagi cikgu sebut, sebatian magnesium oksida adalah sebatian yang stabil. Dan sebagai maklumat tambahan, ion magnesium dan ion oksida ditarik oleh daya tarikan elektrostatik yang sangat kuat. Seterusnya kita berada di standard pembelajaran yang terakhir untuk standard kandungan 8.2, iaitu mewajarkan pendermaan dan penerimaan elektron untuk mencapai susunan elektron yang stabil. Baik, sama-sama kita perhatikan paparan pada slide ini. Suatu keadaan yang lazim berada dalam ataupun berada di sekeliling kehidupan seharian kita. Apakah proses yang berlaku? Apakah bahan yang anak-anak pelajar nampak di sini? Ya, karat. Karat terbentuk daripada proses yang dinamakan sebagai pengaratan. Dan karat adalah masalah utama dalam kebanyakan binaan-binaan yang ada pada hari ini. Baik, kewajaran proses pendermaan dan penerimaan elektron yang telah kita belajar dalam standard kandungan yang keempat tadi. Proses pendermaan elektron oleh atom unsur logam, proses penerimaan elektron oleh atom unsur bukan logam adalah untuk mencapai susunan elektron yang stabil bagi atom logam dan atom bukan logam. Itu kebaikannya. Tetapi apakah impak negatifnya? Okey, impak negatifnya adalah pembentukan karat. Okey, karat terhasil dari atom unsur besi ataupun ferrum. Karat bersifat rapuh dan merupakan masalah utama kepada struktur binaan. Baik, contoh. Dapat kita perhatikan di sini, foto apakah ini? Okey, karat tebal pada sambungan rantai berhampiran jambatan Golden State di San Francisco. Ia berterusan terdedah kepada lembapan dan percikan air laut yang masin, menyebabkan permukaan logam terurai, merekah dan menggelupas. Inilah kelemahan apabila berlakunya proses pengaratan yang membentuk karat. Baik, sedikit fakta tentang karat. Karat terbentuk daripada proses pengaratan yang berlaku kepada logam besi ataupun ferrum. Proses pengaratan berlaku pada logam besi atau ferrum yang terdedah kepada udara dengan kehadiran air. Proses pengaratan bermula dengan proses pembentukan ion besi ataupun ion ferrum apabila atom-atom unsur besi atau ferrum menderma elektron. Kata kuncinya di sini adalah menderma elektron. Okey, ini kata kunci ya. Proses yang telah kita belajar tadi. Baik, ion besi dan ferrum akan bertindak balas dengan ion hidroksida yang terbentuk apabila atom unsur oksigen menerima elektron. Okay, sekarang dah lengkap proses pendermaan dan penerimaan elektron. Karat adalah besi 3 oksida ataupun ferrum 3 oksida. Karat bersifat rapuh, mudah menggelupas, merekah dan ia merupakan masalah utama kepada binaan yang berasaskan besi. Okey? Nampak anak-anak semua? Baik, kita akan akhiri sesi kita pada kali ini dengan sekali lagi menjawab latihan soalan yang berformat SPM. Untuk kali ini, cikgu akan bawa soalan konstruk strategi berfikir, iaitu soalan yang berada di kertas 2 sains SPM ya. Okay, kita baca soalan, statement daripada ataupun pernyataan daripada soalan ini. Kerja-kerja penyelenggaraan jambatan adalah perlu dilakukan secara berkala
bagi mengelakkan berlakunya pengaratan. Okey, di highlight perkataan pengaratan, iaitu masalah. Ini merupakan cabaran ekonomi kepada negara dalam usaha mengekalkan permukaan jambatan dalam keadaan yang baik untuk keselamatan pengguna. Anda diminta memberi cadangan untuk mengatasi masalah ini. Cadangan anda hendaklah merangkumi kriteria-kriteria berikut. Yang pertama, mengenal pasti masalah. Yang kedua, menyatakan satu sebab mengapa masalah itu berlaku. Satu markah. Yang ketiga, menerangkan dua kaedah penyelesaian masalah tersebut. Okey, 3 markah. Yang keempat, memilih kaedah terbaik dan menjelaskan pilihan anda. 1 markah. Baik, macam biasa, bina tapak dulu untuk menjawab soalan ini. Tapaknya adalah yang pertama masalah, yang kedua punca, yang ketiga 3 kaedah penyelesaian, dan yang keempat kaedah terbaik dan penjelasan. Masalah yang dinyatakan dalam soalan ini adalah jelas ya, pengaratan pada jambatan. Okey. Punca ataupun penjelasan masalah, tindak balas kimia besi ataupun ferrum yang terdedah kepada air dan udara. 3 kaedah penyelesaian. Ini memerlukan pengetahuan dan pemahaman anak-anak pelajar semua. Yang pertama, proses pengaloyan. Yang kedua, proses penyaduran. Yang ketiga, dengan kaedah mengecat permukaan besi yang dijadikan jambatan tersebut. Baik. Yang keempat, yang terakhir, kaedah terbaik dan penjelasan. Baik, anak-anak pelajar perlu memilih mana-mana kaedah yang dirasakan terbaik selagi 3 kaedah yang disenaraikan di atas ini adalah betul. Jadi kaedah yang terbaik di sini adalah pengaloyan. Berikan penjelasan. Kerana campuran atom unsur besi dan unsur karbon menghasilkan aloi keluli yang dapat menghalang proses pengaratan tanpa perlu dilapisi oleh bahan di permukaan keluli tersebut. Macam mana anak-anak pelajar sekalian? Untuk siri yang kedua ini agak panjang sedikit. Jadi dengan selesainya kita menjawab soalan strategi berfikir itu, maka berakhirlah siri yang kedua, sehingga kita berjumpa untuk siri yang akan datang. Sebelum itu, rumusan untuk standard kandungan 8.2 di bawah standard pembelajaran 8.0 adalah, yang pertama, anak-anak pelajar dapat mencerakinkan jadual berkala unsur moden. Yang kedua, mendidaksikan prinsip susunan unsur dalam jadual berkala unsur moden. Yang ketiga, melakar dan menulis susunan elektron unsur dalam kumpulan. Yang keempat, menjelaskan pembentukan ion positif dan ion negatif. Dan yang kelima, mewajarkan pendermaan dan penerimaan elektron untuk mencapai susunan elektron yang stabil. Baik. Jadi untuk itu, sehingga kita berjumpa untuk sesi yang akan datang. Selamat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.